Selamat datang kepada semua yang join pada sesi pada hari ini. So hari ini topik kita actually berkaitan dengan macam mana kita nak build up trading plan dan juga kita nak control money management dalam kita punya trading. Okay, ramai orang yang bila start trading forex ni, dia fokuskan kepada teknik dulu. Memang teknik is important, tapi secara generalnya dalam beberapa aspek yang kita perlu ambil kira, sebenarnya teknik tu jatuh nombor 7 ke nombor 8 selepas daripada kefahaman yang kita belajar. Dan money management sendiri duduk dekat nombor 1, 2, 3, maknanya nombor-nombor awalan untuk kita ambil berat sebelum kita start trading. That's why ramai trader fail sebab dia terlalu fokuskan kepada teknik semata-mata. Okay, contohlah kalau kita deposit 100 US dollar, ramai pun tak tahu sebenarnya berapa lot yang sesuai untuk kita masuk lot untuk account 100 US dollar. Quite besar jugalah terutama untuk trader-trader yang baru. 100 dollar tu sekarang is equal to dalam RM420 deposit. Kalau tak silap saya sekarang rate deposit dekat FX Prime ni dalam 4.2, 4.3. So RM420 kita peruntukkan untuk deposit. Dan kita masuk lot 0.1. Okay, jadi ketahanan account kita tu sebenarnya basically lebih kurang dalam 100 pip saja. Jadi kalau kita pilih pair-pair yang pergerakan dia lebih daripada 100 pip average harian punya pergerakan, dah jadi masalah dekat kita. Satu hari account kita boleh MC. Jadi berapakah sebenarnya lot yang bersesuaian yang kita kena letak? So hari ni kita akan discuss about that. Dan boleh ke kalau account yang tak gunakan lot besar boleh growing dan boleh profit? Itu persoalan dia dekat sini. Okay, yang pertama, sebelum kita nak masuk ke dalam market, of course kita kena ada account lah dekat MT4 tu, dan kita depositkan some kind of money ke dalam MT4 ikut kesesuaian dan kesanggupan kita untuk loss. Bila kita start trading, first kali benda yang kita kena tahu adalah kesanggupan untuk loss. That's why kalau kita nak deposit tu, make sure kita deposit duit lebihan sahaja. Bukan kalau kata duit itu yang kita nak gunakan untuk belanja sehari-hari dan kita deposit. That's why kita akan trade dalam penuh emosi. Kita pun tak ada trading plan yang kita nak bincang hari ni. Trading plan kita tak ada. Jadi macam mana kalau trading plan kita tak ada, macam mana kita nak make it? So kita akan end up dengan habis duit je. Kita pun tak tahu. Kita tak ada rekod. Tahun ni, contoh kan sekarang ni dah masuk 4th quarter. Kita kena tahu keadaan-keadaan market. Contoh dia, satu tahun ada berapa quarter. Dan setiap quarter, perjalanan market dia tak sama. First quarter, bulan 1 sampai bulan 3, lain dia punya pergerakan dia. Memang awal tahun, kebanyakan negara pun, currency negara-negara yang kita trade tu, dia baru closing account, baru bentang belanjawan untuk tahun 2022 sebagai contoh. Jadi market akan sedikit laju, sedikit aktif pada awal tahun, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Then masuk second quarter, 3, 4, 5, market akan lebih slow dan steady. Bulan 1 agak high wire juga. Bulan 12 normally orang pun dah tak trade sebenarnya, sebab yang tinggal dalam market sebenarnya mostly jerung-jerung. Sebab kalau kita tengok macam bank ke mana-mana lah, institusi kewangan, normally bulan 12 dia dah closing account. Sama juga dengan currency yang kita trade. Sebab kita trade ni currency, kita bukan trade meniaga barang-barangan, bukan. Kita trade currency. Of course, setiap negara dia akan ada closing account every year. Ada bentang bajet belanjawan untuk next year. Jadi kita kena planning kita punya trade. Sama juga macam kita. Bila kita trade ni, kita kena ada trading plan. Sebelum kita nak cerita pasal lot yang kita nak masuk tu, kita kena ada trade plan. Apa kita punya trade plan? Apa setup yang kita guna pakai? Sebagai contoh, kita sharekan screen chat share screen. Okay. Alright. So boleh nampak dekat sini Okay. So sebagai contoh, kita nak masuk ke dalam market untuk, katalah untuk esok. Hari ni dah hari Jumaat, hari Khamis kan. So esok, untuk esok punya setup, kita dah plan hari ni. Begitu juga untuk minggu depan punya setup, kita dah plan. Minggu ni kita dah plan untuk minggu depan punya setup.
berapakah nilai yang kita nak deposit dan berapakah nilai yang kita nak risikokan dan berapa pula keuntungan kita. Itu yang ramai trader kalah kat situ. Trade boleh, ramai trader yang saya jumpa, alhamdulillah semua trade memang profit je, tak pernah loss. Contoh tak pernah loss. Tapi bila dia loss sekali, dia akan hancurkan kejayaan yang dia berhari-hari. Itu yang ramai yang kita terkena dekat situ kan. Bila bab emotion lah, tu bab lain lah. Bab emotion, bab ketamakan dan bab sebagainya tu, itu dah bab emosi. Tapi macam mana kita nak ada emosi yang stable sekiranya kita tak ada plan. Kita tak ada plan. Contoh kita nak pergi Penang besok kan. Most of the staff dekat APS ni akan pergi Penang esok. Jadi untuk pergi Penang esok, dia dah plan daripada awal minggu lepas. Minggu lepas dah plan dah. Esok nak buat apa, nak pergi ke mana, pukul berapa nak berkumpul, semua dah ada, tentatif semua dah siap. Dah complete. Perjalanan dia pun dah siap. Jadi kita nampak. Contoh dah tiba-tiba kalau ada yang lambat esok tak berjaya berada di RNR pukul 9 pagi. Apa konsekuen dia? Apa backup plan dia? Jadi kita dah tahu kat situ. Sama macam trading. Kalau kita dah plan poin-poin tempat kita nak entry, berapa risiko yang kita letakkan untuk setiap entry, kita dah tak risau sebenarnya. That's why yang what is first important, sebelum kita nak trade atau apa-apa, kita kena ada trading plan. Okay, sebagai contoh, kita tengok je dekat goal ni. Ini bukan signal lah, ini just contoh. Okay. Katakanlah, dekat sini kita dah spot ada beberapa point of entry yang kita nak masuk. Let's say kata dekat sini ada satu point, saya marking, boleh tengok contoh Okay, dekat sini ada satu price 18.03.48. Okay, contoh dekat sini. Kenapa saya marking? Sebab ada, katakanlah ada supply dekat sini satu. Then, the next supply is ada dekat kawasan 18.27. Contoh dekat sini. Okay, so ada satu box yang warna biru. Tengok dekat sini. The box yang warna biru ni ada 1 point, 2 point, 3 point. 3 point yang konon-konon kita dah set lah. Ni kira kalau kita based on setup supply and demand, SNR, kita dah ada. Tak kisah, dia terguna pakai untuk semua setup. Kalau kita nak masuk setup MA ke, Bollinger Band ke, tak kisah. Whatever kita punya setup yang ada, kita kena ada trading plan untuk setiap setup tersebut. Sebab setiap teknik ataupun setiap indikator yang kita guna pakai dalam trading, semua boleh guna. Tak ada indikator yang saya tengok setakat ni rugi lagi banyak daripada untung. Tak ada. Mostly kalau kita buka dekat indicator list dekat sini kan, accelerator, oscillator, accumulation, distribution, alligator, average, directional ni semua boleh pakai. Cuma kita kena ada zone dekat mana kita nak masuk, dekat mana kita kena exit. Ramai orang masuk dalam market ni without knowing where to exit. Exit sebenarnya lagi penting daripada entry, tuan-tuan. Sebab kalau kita tak ada entry, akaun kita akan selamat. Tapi kalau kita dah masuk position tapi tak ada jalan keluar, memang akaun kita akan bye-bye terus. Senang cerita bye-bye terus lah. Ni hari ni kita santai je, tak payah ada serius sangat. So, contohlah kita tengok dekat sini, kita sukat dalam perjalanan kita nak tunggu sell. Sell ni kita tak boleh cakap maknanya sell ni akan sampai besok, esok ada NFP ataupun dia akan sampai malam nanti. Katakanlah kita dah tengok kotak biru kita. Kotak biru ni kita dah sukat. Ni contoh je, dia bukan signal Ini adalah contoh. Jangan masuk. Kalau masuk sendiri SL, sendiri tanggung. Okey. Katakanlah kita dah sukat zone ni dan zone ni berukuran sebanyak 30 pip. Sini 30 pip. Saya marking dekat, saya tulis dekat sini biar nampak 30 pip. 30 pip. Okey. So box ni bersaiz 30 pip. Dan kita tengok second box bersaiz 55 pip. Kita kena tulis ni. Sebab sini kita punya trading plan dan juga trading journal. Nombor 2 is trading journal. Sekejap lagi kita cerita bab trading journal. Sekarang ni kita cerita bab trading plan. Apa plan kita untuk trading? Apa plan kita untuk masuk market? Apa plan kita untuk entry? Semua kena jelas. Sebelum kita masuk ke dalam market, kita kena jelas. Kalau kita tak jelas, macam mana kita nak entry? Ramai trader bila buka chart dia akan entry dulu. Sebab dia punya gigil, dia tak boleh tak ada entry. Dia buka je phone, dia entry dulu. Lepas entry baru fikir, yang penting ada entry. Tak kisah. Jadi itu sebenarnya adalah satu habit. Bukan
satu dua trader saya jumpa macam tu, ramai trader saya jumpa memang macam tu. Bangun pagi sebelum pergi kerja tu dia buka phone, alamak tak ada entry ni, kosong tak boleh, equity ada, entry tak ada. Jadi dia rasa macam macam satu kemestian kena ada entry. Tak, entry bila ada setup. Kita masuk based on apa yang market akan bagi pada kita. Kita tak boleh, entry kita takkan mampu mengubah perjalanan market. Market tengah turun, kita nak buy tiba-tiba lawan trend, market akan berpatah balik. Disebabkan entry kita tak. Unless kita punya entry tu lot 1 trillion contoh. Contoh kalau kita running satu copy trade, kita punya follower 1 trillion punya volume. Yes, market akan berubah sebab ada demand dan ada volume yang besar untuk menggerakkan market. Sekarang ni tak ada. Sekarang ni yang dalam market kita tahu, kita kena follow market mover yang ada. Liquid provider, apa IT yang buat. So kita kena lihat dekat mana market tu punya pergerakan dan kita follow. Kita nak follow trend ke lawan trend tak kisah. Yang penting kita ada SOP. Contoh kita tengok boleh dekat sini. Katakanlah dekat zone pertama ni adalah 30 pip. Zone kedua 55 pip. Zone ketiga pun 55 pip. Jadi kalau based on kita punya equity $100 tadi saya sembang $100 Dia tak sembang 1,000, tak sembang 10,000. Dia sembang $100 je sebab untuk bermula trading $100 tu is just nice lah. Sebab ramai orang bila dia start trading forex ni dia tak ada the big why tu. Why you want to trade? Kenapa you nak trade? Instead of you wasting your money dalam trading, baik you pergi buat bisnes lain. Kalau you setakat nak ada setakat RM50 sehari ataupun setakat nak ada RM100 sehari, belum tentu boleh dapat. Baik pergi kerja McD, contoh kerja McD kan, 1 jam boleh bayar RM8. Kerja 5 jam sehari dapat RM50. Confirm. Instead of you trade forex, hari ni tak tentu untung, esok rugi, bulan depan deposit lagi. Jadi mesti ada satu target yang seorang trader tu, tak kisahlah dia trader full time ke, dia trader part time ke, ataupun trader sambilan ke, tak kisah. Mesti ada target yang minimum. Okay, so we are talking about $100. $100 is RM420 lebih kurang. Jadi berapa kita peruntukkan untuk risikokan based on satu setup. Okay. Sebagai contoh, kalau entry to fail, sekarang ni kita cerita entry fail dulu. Saya tak nak cerita entry profit, nak cerita bab failure dulu. Sekiranya kita punya setup yang pertama tu fail, berapa kesanggupan untuk kita loss? Berapa persen daripada $100? Kalau kata trader tu jenis full margin, memang dia are willing to loss $100. Right? Okay, kita tengok dekat sini. Okay, kalau ada soalan ke apa-apa, boleh tanya terus Boleh tanya terus kalau tak kefahaman ke, ada nak tanya ke, ada tak berpuas hati ke dengan kupasan yang saya kupas ni, boleh tanya. Tak ada masalah, hanya kita santai je, tak ada nak stres. Hari ni pun malam Jumaat kan, ramai nak tidur awal hari ni, nak baca Yasin sampai ke subuh. So tak ada masalah. Kalau ada apa nak tanya, boleh type dekat sini. So insyaAllah yang mana yang saya boleh bantu, saya cuba bantu. Alright, so okay. So kita proceed lah. So let's say kalau saya contoh, saya akan maksimum per entry, saya akan risikokan 10% daripada equity. Okay, 10% ni subjektif. Maknanya kalau setup tu fail, kita akan loss $10. Okay, fair tak sebenarnya kalau kita loss $10 per setup? Okay, jadi kita ukur. Kita ukur zone entry yang pertama. Zone entry yang pertama. Zone entry yang pertama. Okay. Zone entry yang pertama, kita nampak dia punya sizing box yang kita marking tu. Maknanya kita nak entry bila dia touch box tu, kita yang masuk. Jadi kita punya zone tu, dia floating 30 pip. Kalau dia lebih 30 pip, kita punya stop loss trigger. Okay. Jadi kita tengok. Dan kita nak rugi 10% je daripada kita punya modal $100. Okay. Jadi lot yang kita akan gunakan dekat sini is 30 sen, 0.03. Okay. 0.03 kalau times dengan 30 pip, kita anjak sikit lah 35 pip kan, nak anjakkan spread. Contoh dia goalnya ada spread kan, jadi spread dia pun kat sini 3. Jadi kalau kita letak lebih kurang, kalau kena SL, hit SL, maknanya kita akan loss $10. Okay, jadi fair enough. Fair enough. Sebab risiko yang kita letakkan is 10% daripada kita punya $100 is only $10. Maknanya kalau setup ni win, berapa kita dapat? Contoh, kita nampak dekat sini ada satu
support yang macam baik punya contoh kan dekat sini. Contoh dia hari ni punya low sama dengan kemarin punya low. Jadi dekat sini nampak dia ada bounce cantik dekat situ. Mungkin berkemungkinan dekat sini kononnya ada satu support dekat sini yang kuat menyebabkan price tak boleh tembus katanya. Jadi kita pun nampak kalau kita dapat peluang sell dekat sini, area box biru 1792, 1794, kita akan dapat reward dia 200 pip. Okay, so berbaloi tak sebenarnya kalau kita ambil risiko SL 30 pip dan TP 200 pip. Itu dah jadi 1:7. 1:7 punya risk dan reward. Maknanya kalau kita SL $10, kita akan profit $70. Itu antara risk dan reward yang menarik lah. Maknanya lebih daripada 3, lebih daripada 4, saya rasa itu dah worth untuk kita ambil. Maknanya berbaloi untuk kita cuba. Tapi tak apa, katalah kita tak nak ambil banyak, kita nak ambil sekadar 1:4 sahaja. Maknanya kalau kita nak SL 30 pip, kita akan TP 120 pip. Somewhere dekat around sini lah. Kita nak TP 120 pip. Okay, jadi kita nampak. Ini kita punya zone take profit. Ini kita punya zone stop loss. Ni kalau purple ni kita punya zone stop loss. 30 pip zone stop loss. 120 pip is zone kita punya reward. Reward ni tak semestinya dapat maknanya kalau tak dapat 120 pip, tak apa. Ada setengah trader ni, dia suka letak break even, letak BE lah. Bila dia turun tu, dia akan letak 1 pip BE. Dan selalunya BE ni akan kena. BE ni tuan-tuan, kalau kita nak letak, kita kena tunggu beberapa set of down. Bila dah perjalanan turun tu, dia dah memecahkan beberapa set of support yang ada sewaktu dia naik. Okay, waktu baru kita letak kita punya BE. Sebab selagi dia tak break decision untuk, the last decision untuk naik, normally dia akan patah balik untuk ambil BE. Jadi that's why letak kita BE kita kena. Bila kita kena BE, kita dah rasa kita tak ada entry pula. Jadi kita pun entry lagi dekat bawah. Jadi bila kita entry lebih bawah daripada kotak 30 pip tu, dia dah jadi besar. Dia dah jadi 40 pip. Mungkin 40 pip punya zone stop loss, 50 pip punya zone stop loss, dan kita punya tempat TP semakin kurang. Kalau tadi zone kita nak ambil 120 pip. Sekarang mungkin dia dah jadi 80 pip, 70 pip. Jadi kita akan ada stress kat situ. Sebab kita tak plan macam tu pada asalnya. Kenapa kita letak BE? Kenapa kita letak? Sebab kita tak ada kesanggupan tadi. Bab satu tadi. Kita tak ada kesanggupan untuk loss pada first place kita masuk position. That's why. Sebab tu bila kita trade ni, kita kena redor. Sebab kita dah tahu dah. Contohlah kita kata modal niaga. Saya ambil contoh. $100 kita nak buat meniaga bukan forex lah, meniaga. Nak meniaga bisnes mie goreng. Dekat tepi jalan meniaga mie goreng. Kita ada RM400. Kan? Okay, jadi kita takkan menggunakan RM400 tu untuk kita beli mie dan kita goreng. Mungkin sama macam situasi tadi. Kita hanya menggunakan 10% daripada RM400, RM40. Contoh, kita beli mie RM40, beli minyak, beli sayur, bla bla bla. Kita beli, kita goreng untuk hari tu punya sale. Kita pun goreng, pam goreng. Jadi RM40 dah burn. Awal-awal dah burn. Bila kita tekan je sell, RM40 dah burn. Okay, kita goreng mie dengan harapan ada orang beli. Tiba-tiba hujan turun daripada kita berniaga sampai ke malam. So that's why tak ada rezeki lah. Jadi kita boleh berniaga lagi esok. Ataupun berniaga lagi lusa. Berniaga lagi bila ada setup yang kita boleh masuk. Itu sebenarnya kita punya kesanggupan tu. Sebab kita dah set lah. Kalau tadi awal-awal kita tak sanggup loss $10, kita kecilkan risk. Maybe kita risikokan 5%. $5 sahaja untuk satu setup. Kalau kita kata $10 tu is okay, dan kita risikokan $10. Katalah itu ramai orang beli mie kita kan, baru kita untung. Sebab rezeki ni kita tak tahu. Rezeki ni bukan kita yang plan dan rezeki tu sampai. Salah fahaman macam tu. Ni bukanlah kita nak cerita pasal agama ke apa. Tak, tapi sebenarnya konsep rezeki tu kalau kita faham, bila kita profit tu sebenarnya tu rezeki untuk kita. Bukan sebab kita pandai, bukan sebab kita mahir, bukan sebab rezeki tu dah ditetapkan untuk kita dan kita syukur bila kita dapat rezeki tu. Kalau kita tak dapat pun kita tak kecewa sebab kita tahu akan ada rezeki untuk kita. That's why kita kena kesanggupan mula-mula dulu. Bila kita sanggup loss $10, kita tak ada masalah. Contohlah kata kan, sebab kita ada sekarang ni, kita masuk di zone entry yang pertama. Ini trading plan kita yang pertama. Contoh untuk esok, untuk lusa,
ini trading plan kita yang pertama. Okey, sekiranya trading plan yang pertama gagal, apa kita kena buat? Okey, yang pertama kita kena menggelabah lah. Bila kita trading plan tu dah gagal, kita kena menggelabah lah. Bukan, maknanya bila zone entry kita yang pertama dah gagal, jadi kita tak perlu menggelabah. Sebab kita ada evacuation plan, dia panggil. Evacuation plan ni dia bukan murad awet tak dapat, kita ada evacuation plan lah. Bukan, dia maknanya evacuation plan ni perlu ada untuk bisnes, untuk niaga, untuk setup. Kita kena ada plan yang kedua. Plan A, plan B. Banyak lagi alphabet yang ada daripada A sampai Z. So kita kena ada plan yang banyak. Mungkin tak payahlah plan sampai 25 plan kan. Mungkin cukup sekadar 3 ke 5 backup plan untuk kita punya recovery bila setup pertama tak jadi. Tak ada masalah. Contoh kita masuk zone entry dekat zone yang kedua. Apa yang kita nampak dekat sini, zone entry yang kedua ni size dia berapa? So dekat sini 55 pip. Jadi 55 pip kalau kita masih juga risikokan yang sama dalam bab money management, saya selalu tekankan kita jangan decreasekan kita punya percent of risk berkurang mengikut equity. Itu mungkin ada setengah cikgu dia ataupun setengah master dia cakap, okey kalau equity kita kurang, kita kena gunakan risiko 10% lah pula daripada nilai yang balance tinggal. Bagi saya tak. Bagi saya, the moment kita deposit $100 ni is modal. Maknanya modal, kecuali modal. Kalau kita kurangkan risiko percentage dia by entry, tinggal 80, 10% dari 80 pula. Tinggal 50, 10% dari 50 pula. Memang akaun kita akan lebih banyak peluang untuk entry. Tapi kalau kita stick on 10% juga, contoh dia kalau kita setup pertama fail, zone pertama kita fail, balance equity tinggal 90 US dollar. Tak apa, tak ada masalah. Kita masih boleh try 9 kali lagi untuk kita buat keuntungan. Tak ada masalah. Setup kedua kita riskkan juga $10. Tapi lot dia kena kecil sikit sebab based on kita punya zone SL. Benda yang kita kena clear sekali sebelum entry adalah berapa pip SL dia. Itu selalu saya tanya kalau ada orang yang personal coaching dengan saya cakap, okay, nak masuk kat sini boleh. Nak buy ke sell saya tak kisah. Itu depend. Ada orang sell scalping, buy scalping ataupun buy swing apa. Tapi mesti ada stop loss. Berapa stop loss dia? Paling-paling jawab lah stop loss tu MC contoh. Tu full margin lah contoh kan. Okay, jadi kalau kita dah ada satu ketetapan macam ni, zone entry yang kedua maknanya 55 pip sahaja zone stop loss. Jadi entry dia kalau 55 pip is 0.02, 20% per pip. 20% USD lah per pip. Jadi jangan masuk 0.03. Yang zone pertama yes 0.03 sebab dia punya zone tu kecil. Zone stop loss dia kecil. Untuk zone yang kedua masuk 0.02. Dan kita tengok daripada zone kedua ni berapa pula dia punya reward. Mungkin zone kedua ni pergi juga ke zone yang pertama. Boleh nampak dekat sini. Kalau zone pertama ni dia TP tadi 120, zone kedua ni akan lebih sebab dia dah lagi tinggi daripada zone yang pertama. Jadi dekat sini kita nampak 230 pip untuk sampai ke TP yang tadi. TP setup pertama yang fail tadi, masih lagi TP yang sama, tapi kita entry di zone yang kedua. Reward dekat sini di zone yang kedua adalah lebih besar daripada reward di zone yang pertama. Sebab tu kita jangan menggelabah. Jangan menggelabah. Bila setup yang pertama tu fail, tak ada masalah. Kita masih ada setup yang kedua. Jadi kita masuk juga. Okey, jadi katakanlah. Maknanya kalau kata di setup yang kedua pun gagal, jangan gelabah lagi. Maknanya kita relax. Chill. Maknanya kita tak apalah. Hari ni hujan, niaga. Hari ni hujan. Esok niaga lagi. Kan? Niaga mi tadi kan. Hari ni niaga dah beli mi, dah masak mi, dah letak atas meja. Bungkus hari hujan. Tak ada seorang datang kan. Tapi tak tahu rezeki lepas hujan kita tak tahu kan. Kita layan je the flow. Esok pun sama juga. RM40 kita pergi beli mi, masak macam biasa. Tak lebih, tak kurang. Okay. Pun hujan juga. Adakah kalau hari pertama hujan, hari kedua hujan, hari ketiga kita bakar kedai? Hari ketiga kita akan berniaga juga sebab kita ni adalah pedagang, peniaga. Trade forex, this is what we doing in forex trading. Ada setup kita masuk. Tak ada setup kita duduk tepi, tengok TV makan kacang. Buka kipas slow nombor 2,
pakai play card tengok Netflix. Contoh kan. Jadi kita relax. Maknanya bila ada setup, okey, tiba setup sudah sampai bro. Ini kalilah kita masuk. Masuk. Tu sama juga. Bukanlah ke mana setup kedua ni dah fail, kita akan jadi emotional. Kita akan terus, hantu betul gol ni. Saya sell dia naik, saya buy dia turun, nak ambil kau. Lot pun kita triple kan. Dengan harapan kita nak revenge on the market. Jangan revenge on market. Buat apa kita revenge dekat market? Market tak tahu pun dia ambil kita punya stop loss apa, dia tak tahu pun. Dia bergerak, dia nak gerak, dia gerak je. Jadi setup tu tak ada kena-mena pun dengan market. Kita yang merangka setup tu, kita yang masuk based on that setup. Jadi kalau kata setup kedua fail, kita tunggu je dekat zone entry yang ketiga. Okay, setup entry yang ketiga kat sini. Ketiga. Okay, so ketiga ni pun kita sama juga. Kita ukur dia punya pip tu berapa, dan kita tengok dia punya reward dia berapa. Sama juga. Tempat target TP yang pertama tadi, masih boleh kita letak dekat target untuk entry yang pertama, tempat TP. Tapi dia punya reward lagi besar daripada zone entry yang kedua, dan lagi besar di zone entry yang ketiga. Okay. Tapi kalau kita dah sukat, maknanya kalau kita masuk sini lot pun sama 0.02, dan dia dah turun lebih kurang 200 pip untuk sampai ke zone entry yang kita yang pertama tadi, dia dah pergi 200 pip. Jadi kita dah boleh lari, sama ada lari keseluruhan ataupun lari separuh. Kita punya equity tu boleh partial close. Kita tekan setting, kita close separuh pun boleh. Walaupun entry kita tu 0.02, nak close 0.01 boleh, tak ada masalah. Banyak tools yang disediakan oleh MT4 ni, dekat phone pun boleh, dekat laptop pun boleh buat. Jadi tak ada masalah. Okey, katakanlah kita punya 0.02 TP 200 pip. Jadi kita akan dapat $20. So cover tak? Maknanya loss di hari pertama dah cover, loss di hari kedua pun dah cover. Maknanya TP di hari ketiga kita dah dapat cover 2 hari punya loss. Sebab kita ambil risk ratio yang 1.4 ataupun 1.3. Kalau kita ambil lebih macam tadi kan, kalau kita letak target TP dekat TP1, kita partial close separuh dan biarkan je market tu berjalan. Boleh close half macam tu je. Yes, boleh close half. Untuk soalan abang ni kata, boleh. Kalau kita masuk lot seketul pun 0.5 pun 0.6 ke 1.0 pun kita boleh close half, dipanggil partial close. Senang je. Kalau kita hold, kita punya dekat phone tu, kita hold lama-lama, tekan dia tulis close entry kan. Sebelum kita tekan close entry tu, kita adjust slot yang 0.0. Contohnya dia nak close 0.05. Kita tukar lah. 0.02 boleh close 0.01. Yes, boleh. Tak ada masalah. Jadi terpulang dekat kita, macam mana kita nak play the game. Jadi bila kita ada secure macam tu, kita tak ada masalah. Macam BE tadi kan. Kalau saya personally, instead of saya letak BE, saya lebih rela loss 10% daripada modal untuk hilang. Yes, betul Abang Syam. Kita setting masa nak close tu. Dekat phone tu, kita tekan button, kan hold lama-lama dekat history tu, ada data tu, kita hold lama-lama. Sebelum kita tekan close tu, nanti kan dia paparkan turun naik tu kan. Jadi kita close dekat situ. Kita tekan close, kita adjust dia punya. Sebelum tekan close lah, jangan tekan close dulu. Kalau tekan close dia dah deduct lah, maknanya dah ambil profit ke atau sebagainya. Dia sama juga. Kalau kita floating pun sebenarnya kita boleh tutup separuh. Ramai orang tak tahu. Contohnya bila kita buy floating, lepas tu kita rasakan lot tu terlalu heavy untuk account kita tanggung, kita boleh close separuh. Ataupun close lah berapa kita nak close, 70% ke, close 30% ke, close sikit ke. Sebab ramai orang ingat hanya layer je boleh close, sebab tu dia layer banyak-banyak supaya boleh close satu-satu. Tak. Walaupun kita tak layer, kita masih boleh close separuh ke, suku ke, kita boleh adjust untuk close. Tu trik dia lah, ramai pun trader tak tahu pasal ni kan. Alright, so clear maknanya bila kita dah ada satu ketetapan untuk letakkan kita punya risiko tu dalam kita punya equity, so kita tak gaduh sebenarnya kalau kena stop loss. Kalau kata dah 10 kali kita punya account tu, SS $10, SS $10, SS $10, SS $10, 10 kali, baru tahu malam ni macam, alright, tak apa. Ni ilmu, maknanya tu kita selalu join kelas-kelas macam ni, insyaAllah ada benda kadang-kadang kita terlepas pandang kan, kita pun tak tahu, baru tahu kan. Jadi, Alhamdulillah dapat tahu, tak apa. Boleh try lepas ni.
close paruh ke kan. Okay, jadi kalau kita 10 kali pun semua SL, maknanya setiap setup kita semua kena SL. Kalau 10 kali kena SL tu, itu baru kita rujuk balik yang cikgu yang ajar kita tu. Method yang kita gunakan tu ada something wrong kat situ. Normally, setup ni kalau kata 2-3 kali fail tu normal lah. Tapi kalau dah lebih daripada 7 kali tu, something wrong somewhere lah. Maknanya ada tak kena dalam setup tu. Rupanya kat situ tempat buy kita pergi bantai sell. Jadi, kena adjust balik setup. Selain daripada tu tak payah. Sebab satu-satu method ataupun teknik kalau dulu waktu saya study dulu saya duduk dekat office Omar Ali, kalau pernah dengar Omar Ali, saya belajar pasal BBMA, duduk kat office dekat setahun setengah saya trade kat office dia. So saya pakai BBMA, maknanya BBMA tu satu teknik yang boleh pakai, maknanya boleh pakai. Dan untuk kita determine satu benda tu memang boleh pakai, kita kena guna dia untuk satu tempoh yang lama. Tak boleh kita pakai sebulan, tak jadi kita terus buang benda tu. Tak boleh sebab kita tak tahu lagi. Sebab market macam saya cakap tadi, market ni ada 4 kuarter dalam setahun. Market time COVID dia lain, dia tiba-tiba terjun. Time pandemik dia lain, time perayaan dia lain, time ada event dia lain. Dia lain. Market ni setiap kuarter dia berubah. Jadi tak boleh kita salahkan teknik. Teknik yang kena adapt dengan situasi market. Ada teknik ni dia sesuai untuk sideways saja. Ada teknik dia sesuai untuk trending saja. Ada setengah teknik dia sesuai untuk kedua-duanya. Scalping untuk sideways boleh, untuk trending pun boleh. Jadi depend macam mana kita yang plan benda tu. Sebab tu that's why trading plan tu kita kena buat. Planning untuk 2-3 hari ni kita buat. Contoh dia malam ni kita dah TP. Bila kita dah TP ataupun kita dah SL, kita ambil nafas dulu, relax dulu. Sebab orang cakap bila kita kena SL ni kita emosi. Tak, sebenarnya bila kita kena take profit pun kita emosi sebenarnya. Emosi ni satu benda, emosi is emosi. Emosi tetap emosi. Sama ada emosi baik ataupun emosi buruk. Bila kita terlalu hype dengan take profit, kita dah profit malam ni kan, kita akan rasa hype. Jadi kita nak masuk lagi market sebab kita rasa ini setup ni memang holy grail ni. Tiada yang holy grail melainkan holy grail belaka. Kita pun masuk lagi market. Dan kali kedua tu kita kena. Lepas tu habis kita punya profit satu hari tadi. Kita dah fikir lama. Patutnya kita stop tadi sebab kita dah ada ketetapan. Maknanya sehari kita cakap kita ada target sehari. Berapa kita nak target dapat sehari? Sehari satu setup win ataupun sehari 2 setup win. Kalau kita dah achieve benda tu, kita relax dulu. Sebab walaupun kita tak kena stop loss, kita akan tetap emosi. Itu kena ingat. Maknanya bukan hanya stop loss je emosi. Emosi ni tetap benda yang sama, cuma dia benda baik dan benda yang buruk. Tapi tetap emosi. Bila kita profit pun saya tak terlebih sebab tu bila saya trade kan, kalau saya keep on profit tu, saya risau. Ni satu time mesti kena ni. Jadi saya akan maintain lot tu biar maintain dia. Maknanya kalau kata kita win tadi kan, contoh dia kita ambil setup 14, SL 10, TP 40 kita dapat. Jadi kalau kata first time kita win, second time kita win, equity dah naik daripada 100 jadi $80. Berapa risiko yang kita letak per entry? Still sama, kita letak risiko dia $10. Kalau SL $10 hilang. Setup kedua pun sama. Kalau kata kena SL pun $10 hilang. Jadi bila 2 kali kita TP dapat 40 dan equity dah naik 180. Jadi time tu lah mula kita gatal nak naikkan lot, nak apa benda tak. Kita untuk perjalanan trading kita ni, maintainkan dulu. Kalau kita biasa masuk dengan risk 10%, kita still maintain dengan risk 10%. Walaupun equity kita grow, kita kena assuming kita punya risk per entry $10 sahaja. Katalah untuk bulan 12 ni, setiap kali setup kita hanya merisikokan $10 je. Berapapun equity kita grow, kita risikokan $10 je dulu. Untuk certain target. Let's say kata, the moment equity kita 100 dah naik jadi 500. Apa yang kita kena buat? Kita withdraw 400 tu dulu. Tinggalkan 100 balik. Sebab daripada profit yang kita buat tu, kita kena diversifykan profit. Baru dia akan jadi money work for money. Itu yang ramai orang tak faham. Dia akan gunakan semua untuk gain lagi 500 jadi 5,000. Bukan tak boleh. Boleh kalau kata dah trader dah expert dah. Apa semua tu lain cerita lah. Kita nak cerita bab master ni kita nak cerita lah. Itu dia orang punya ideologi, dia orang punya kefahaman ni nak cerita yang very basic dulu. Bila kita grow account, contoh dia, kalau saya lah 100 jadi 200, saya akan withdraw 50. Buat belanja, 50 tu buat belanja. Okay. 100 setengah jadi 300. Draw 100.
Maknanya setiap kali profit, ada percentage yang saya akan withdraw terus. Untuk make sure, bila kita withdraw tu, kita akan ada satu emosi yang nampak. Sebab selagi duit kita berada dalam kabinet MT4, kita takkan nampak duit tu. Sebab duit tu masih running. Maknanya belum rasa untung. Tapi bila dah withdraw ke bank, jangan masuk kabinet. Masuk kabinet, withdraw masuk ke bank. Jadi kita akan rasa, maknanya aku niaga hari ni dapat duit tak banyak pun dapat. Kalau kata kita withdraw, tak banyak lah tuan-tuan. Kalau kita withdraw $20 pun sebenarnya, convert RM dah RM100. Banyak lah sebenarnya dengan satu kali menghadap. Menghadap cat satu kali, kalau kita draw, janganlah draw 100 kan. 100 tu nak kononnya nak compounding ke pun, tak kisahlah. Tapi kita draw sikit. Profit 50, draw 20. Contoh. 30 biarlah dalam tu. Sebab the next entry, kita masih sama. Masih risiko kan $10. Bukan risikokan $13 sebab equity dah naik 130. Kita risikokan tetap $10. Sebab kita tahu, bila kita in control that position, bila kita control risiko tu, kita rasa selesa. Cara dia mudah je. Kalau kita nak tahu kita selesa tak dengan kita punya positioning ataupun lot, bila kita entry tu, kita kerap tengok telefon tak? Kalau kita kerap tengok telefon tu, maknanya kita tak selesa dengan kita punya lot. Based on equity lah. Kalau lah equity kita $10,000, kita masuk 0.1, kita tak tengok pun ya, dia naik 50 pip, 100 pip, kita biar je. Kadang-kadang kita lagi sebab kita punya equity ada 10,000. Kita tahu maknanya kalau market bergerak 1,000 pip pun, kita punya account tak ada hal. Tapi kalau modal kita $100, kita masuk 0.1, which means ketahanan dia 100 pip. Ya kita tengok kan, makan pun tak lalu, tidur pun tak tidur, tengok TV pun tak faham cerita apa, kita tengok kan, duduk tengok chart. Jadi tak sesuai. Itu satu indikator yang paling mudah lah untuk kita sukat adakah lot kita bersesuaian dengan kita punya entry. Tapi depend lah, untuk kita letakkan 10% ke, nak letakkan 5% ke, terpulang dekat kita. Tapi bagi saya, logik lah kalau kita letakkan 10% based on $100. 10% maknanya $10. Maknanya per entry kita risikokan RM40 lah. Logik lah, sebab contohlah kita nak niaga forex kan, kita pun set lah. Macam saya selalu tanya kalau orang baru trade forex kan, kita cakap, abang nak trade forex kan, abang sehari nak buat berapa bang sebenarnya? Tengok TV pun tak faham cerita apa yang betul macam kan. Yelah, kita tengah jam kan, maknanya fikiran kita dekat forex. Forex ni sebenarnya lagi kurang kita tengok chart, lagi profit kita. Sebab biasanya kalau forex ni kita buat analisa, first yang kita nampak itulah sebenarnya yang betul. Second ni dah masuk bisikan lain lah, bisikan syaitan ke apa tak tahulah kan, dia dah masuk doubt. Bila kita ada doubt, dia akan menolak kefahaman. Bila mula-mula kita buka chart, kita fresh, kita bacalah Fatihah sikit kan, baca selawat sikit, kita start buat mapping, apa kita nak masuk entry-entry. Dah, lepas tu kita leave it je, tinggalkan. Bila sampai baru kita execute. Tapi bila kita tengok kali kedua, kita dah akan fikir dah, ini tak boleh ni, ini kena adjust sikit ni. Kita mula mencari setup yang tak wujud pun sebenarnya. Sebab kita nak juga tekan entry kan. That's why bila kita dah buka chart tu, kita dah set apa semua, kita tinggalkan. Jadi sama cerita tadi, maknanya kalau kita masuk ke industri forex kan, saya tanya macam ada student datang, dia tanya, saya tanya dia, sebenarnya nak buat trade forex ni berapa nak buat sehari? Jadi normally kalau yang logik-logik lah, janganlah cakap yang tak logik cakap saya nak buat 2,000 bang sehari kan. 2,000 sehari, ringgit ke USD? Ringgit. Ringgit tu lebih kurang $500 lah. $500 nak buat sehari, modal dia berapa? Saya nak depo 50 bang. Saya dah macam letih lah macam tu kan. Bukan tak boleh kan. Boleh, bukan tak boleh tapi cerita dia macam tu lah. Cerita dia macam inilah. Macam saya cakap tadi kan, kita nak risikokan tu 10% daripada kita punya nilai. Kita nak dapat, katalah kita nak buat RM2,000 sehari, which mean nak buat $500 sehari. Betul, $500 sehari. $500 sehari tu adalah 4 kali ganda reward kepada kita punya stop loss. Maknanya 500 tu time 4 ataupun time 3 lah daripada kita punya nilai yang kita sanggup rugi. Jadi kalau kita nak dapatkan $500 sehari, kita kena ada ratio lebih kurang dalam 150 USD punya risiko. Jadi sanggup ke rugi per entry tu 150? Kalau fail, maknanya kalau fail sanggup tak rugi $150 untuk dapatkan $500 tadi? Kalau dia sanggup, yes, go ahead. Tapi janganlah modal 150 je pula.
Maknanya sehari lah dia boleh trade. Esok dah tak boleh trade, asal dia modal lah, kena meminjam lah, kena itu kan. Jadi benda tu tak boleh cerita dia. Jadi yang logik-logik lah saya jumpa, okay bang, saya sebenarnya nak buat duit lebihan je dalam forex ni. Sebab dia orang ada kerja, katalah kerja gaji dah 5,000 lah, canggih lah contoh kan. Gaji 5,000 kerja. Jadi dia cakap dia nak buat tambahan sebulan, saya nak ada dalam lagi 5,000 je bang sebulan. So gaji dia jadi 10,000 lah, masuk trading ada profit 5,000, gaji ada 5,000. Okay, kat sini kita boleh work on. Sebab dia nak dapatkan 5,000 ringgit. 5,000 which mean dalam 1,000 US dollar sahaja. Tak banyak lah, 1,000 setengah lah senang cerita. 1,000 setengah kita bagi dengan 30 hari trade contoh. Dia 20. Hari trade berapa hari? Ada 30 lah, 20 lebih lah. Katalah bagi 20. 1,500 bagi dengan 20. Lebih kurang dalam berapa 50 dolar sehari, 10 hari 500. Lebih kurang lah 50 dolar. Jadi dia kena buat 50 dolar sehari. 50 dolar sehari. Jadi 10 hari dia trade profit ada 500 dolar. 20 hari dia trade ada 1,000 dolar. Lagi balance 2-3 hari tu boleh lah dapat kalau dia nak dapat 1,500 ke whatever kan. Tapi cerita dia okay. Bila kita dah bracket down benda tu, dia nak achieve 4,000 ke 5,000 ringgit lah. Ringgit. Okay, jadi berapa amount dalam USD? 1,000. 1,000 bagi dengan 20 hari trade, sehari dia hanya perlu achieve lebih kurang dalam 50 US dollar. Jadi logik lah dekat sini. Kalau dia nak dapat 50 dolar sehari, berapa yang dia kena risikokan? Jadi dia perlu risikokan per entry, contoh dia 10 dolar tadi. Kalau 10 dolar dia ambil RR1 nisbah 4, RR1 nisbah 5. Ya, dia akan achieve. Ataupun dia risikokan 20 dolar untuk dapatkan 50 ke 100 dolar sehari. Ni sebab anggapan kita hari-hari win. Katalah kita, dia punya tu kata ada yang loss juga kan. Jadi dia risikokan 20 dolar dan gain 80 ke 100 dolar. Jadi logik lah, untuk 20 dolar, maybe dia hanya perlu deposit 200 saja. 200 dolar. 200 dolar per entry dia risikokan 20 dolar. Setiap kali entry dia risikokan 20 dolar. Jangan lebih. Setiap kali entry dia risikokan 20 dolar saja. 20 dolar saja. Kalau tak boleh kontrol lah, saya nak cakap sebab kadang-kadang bila equity kita tu ada banyak kan, kita tak boleh kontrol. Kita anjakkan kita punya stop loss, kita doublekan kita punya lot sebab margin ada kan, margin broker bagi leverage pun 2,000. Jadi nak hentak tu sedap, layer-layer kan. Jadi kalau jenis orang memang tak boleh kontrol lah, dia memang tak boleh dah entry kan nak tambah layer kan. Senang je. Kalau kata risiko kita nak buat tu 20 dolar sehari, depo je 20 dolar sehari. Hentaklah lot yang kita boleh hentak. Jadi sebab kita tahu, account tu MC memang kita loss 20 dolar. Ada lagi balance dalam bank. Maknanya 200 dolar tu kita tak depo semua. Depo nilai yang kita nak SL tu je. Kalau ni bagi betul-betul yang jenis degil lah, memang tak boleh nak kontrol dia punya MM semua kan. Depo je nilai yang dia sanggup, stop loss. Ada setup baru depo. Tak ada setup jangan depo. Contoh, esok setup dia tak sampai. Esok baru depo 20 dolar. Maknanya 20 dolar tu memang kata masuk sekali, okay. Sama ada 20 tu jadi 80 atau 100 ataupun 20 tu MC terus. Tak apalah, lusa depo lagi 20. Sebab dia punya origin of the modal dia is 200 dolar. Sebab dia nak achieve 1,000 dolar sebulan tadi. Jadi dekat sini kita boleh work lah. Maknanya kita, lepas kita buat kita punya trading plan, kita kena ada nombor 2, iaitu trading journal. Rekod kita entry hari-hari. Macam benda ni kan. Contoh chart ni kita screenshot, kita simpan dekat satu folder untuk kita semak pada waktu weekend ke, waktu cuti, waktu market tak bergerak, kita double check balik. Kenapa setup tu fail? Kenapa setup tu hit SL? Kenapa dah profit tadi tak ambil? Jadi kita boleh double check balik. Benda ni yang akan menjadikan kita consistent trader. Bukan consistent buat profit je, consistent buat data. Dalam forex ni sebenarnya data yang nombor satu penting. Kalau kita ada teknik apa-apa pun, kalau kita rajin buat data, tahun lepas, tahun sebelum ni, setup ni win berapa? Berapa ratio win dia? Kalau setup yang teknik kita pakai tu dia punya ratio TP selalunya 40 pip, janganlah ambil 80 pip, memang dia tak sampai. Mungkin teknik tu sesuai untuk 40, ambil 40. Kalau kita punya kemahiran ambil 10 pip, ambil 10 pip je. Tak ada masalah ambil sikit ke apa benda. Ikut kita punya trading plan tadi. Sebab kita ada trading plan dan kita work out untuk buat trading journal. Trading journal ni ramai orang trader tak buat. Sebab kalau kita ada trading journal, saya pernah jumpa trader yang buat trading journal, without fail dia buat, setahun dia buat trading journal,
Dia sukses growkan account $200 ke $200,000 dalam masa tak sampai 2 tahun. Sebab dia ada journal, dia tahu dekat mana market yang dia boleh hentak, dekat mana market yang dia kena stay away. Dia ada rekod dia punya journal tu. Dia dah tahu, sebab trader tak sama. Kalau dia bagi dekat kita pun journal tu, kita tak faham apa. Sebab dia je faham trading journal dia. Waktu yang dia masuk bila, pair mana, setup macam mana. Tapi dah ada dia punya satu ketetapan dia. Dia tak kisah, macam saya cakap tadi, kalau loss $10, $10 lah. Logik lah kan, dia nak buat $1,000, loss $20. Logik lah. Kan? Takkan kita nak cakap nak rugi $1 je sehari, kita punya risk $1 je sehari, RM4. Takkan kita meniaga modal RM4, meniaga RM4 tapi nak untung RM5,000 kan sebulan. Jadi agak tak logik. Jadi kalau kita rasa kita nak buat $1,000 sebulan dengan kesanggupan rugi 10%, $10 ataupun $20 sehari, RM40 ke RM80 lah per entry, is just nice lah. Sebab tu kalau ada trader yang overseas lah, overseas lagi dahsyat, dia akan letakkan per entry 1 ke 2 ataupun maksimum 3% je risk per entry. Tapi kita jangan samakan kita dengan overseas, sebab overseas ni dia deposit paling kurang $10,000. Dia tak deposit 100. Hanya trader-trader kat Malaysia je yang legend. Daripada 100 dia boleh buat naik jadi $10,000, $20,000, $30,000 kan. Jadi dekat situ dia punya perbezaan dia. Kalau lain lah kalau kita punya account $10,000. Bila $10,000 barulah kita risk 1%, barulah wujudnya risk 1%, 2%, 3%. Sebab we are talking about realistic. 10% daripada $10,000 is $1,000. 1% daripada $10,000 is $100. Maknanya per entry kalau 1% pun dia risikokan $100, RM400. Kita sanggup. Per entry kita risikokan RM400 per entry. Tak sanggup, belum sanggup lagi. Bukan tak sanggup, ikut ketetapan. Kalau akaun kita banyak, kita sanggup. Tak ada masalah. Tapi that's why bila reward dia dapat, dia risikokan. Nampak satu setup ni macam boleh pergi jauh. Dia punya risk reward dia, stop loss $400. Pip katalah tak banyak, pip 50. Contohlah, kita nak masuk on setup nombor 3 tadi kan. 55 pip, dia punya reward ni besar. Sebab setup first dah fail, second dah fail, dia rasa nombor 3 ni lah yang akan at least bagi half daripada pip yang dia nak ambil. So dia tengok 50 pip kali dengan berapa lot dia buka. Okay, so kalau kena juga setup ketiga ni, maknanya dia rugi $100. Tapi dia akan dapat 1/5 ataupun 1/6. So tahulah dia risikokan $100. One shot dia akan dapat terus $600, $700. Dan dia withdraw lah. So adakah esok dia akan besarkan dia punya risiko? Tak, esok sama juga dia akan risikokan $100 juga. Dia takkan lebih, dia takkan increase pun. Sebab that's how money work for money. Maknanya duit akan bekerja untuk anda. Lepas tu diversify. Bila dia dah start untung, katalah portfolio $10,000 dah jadi $20,000. Okay, untuk $10,000 yang profit tadi, dia akan diversify. Ada account yang dia main swing, ada account yang dia main scalping, ada account yang dia masuk follow copy trade. Macam dekat APX ni ramai orang master-master yang buat copy trade kan. Jadi kita boleh tengok dia pun track record pun semua sukses. Boleh grow sampai 600% semua. Jadi kita diversify kan kita punya portfolio trading. Jangan bergantung kepada satu sumber. Kita tunggu kita punya entry kita pula tak ada. Hari ni tak ada entry, bukan kita tak masuk. Entry tak sampai lagi marking kita kan. Jadi jangan kata-kata mencari setup yang tak ada. Kita tak boleh time frame H1 tak ada, kita cari M1 pula. M1 tak ada, cari M5. Tak ada juga buka chart lain. Sudahnya berbelah-belah chart kita buka. Mana kita ingat? Dia normally kalau betul-betul kita nak fokus 1-2 pair, kita fokus 1-2 pair je. Jangan kita tengok banyak sangat pair. Sebab kita takkan ingat. Normal human being dia akan mudah lupa. Lagi-lagi melibatkan angka. Macam gold, semua ada melibatkan price. Mana kita nak ingat? Kita buka ni kan entah mana-mana kita masuk. Jadi fokuskan pada beberapa pair je. Paling banyak pun 5 lah katakan. Tak perlu kita fokus sampai 10 pair. Jadi boleh faham kat situ kita punya penyelarasan tu. Bukan kita tak boleh risikokan 3%, 1%. Bukan tak boleh, boleh. Tapi janganlah account 100. Account 100 kita risikokan $1. Kalau profit pun jadi $4. $4 RM16 dia profit. Jadi tak canggih lah. Bila kita duduk dalam forex ni, kita expect kita nak ada perubahan dalam kita punya life ke, cara hidup ke, kita nak ada perubahan. Tak akan jadilah. Sebab setup dia sama. Kita tetap ambil 1/4, 1/5. Tapi kalau 1/5 kita dapat
dan kita untung $5 je sebab risiko dia $1 kan. Dapat $5. Tak canggih lah, mana $5 dalam RM20 je kan. Isi minyak kereta je lepas lah contoh kan. Tapi untuk praktis boleh lah. Boleh lah, untuk praktis boleh lah. Tapi realistik, kalau akaun $100, kalau kita nak risikokan 10% is normal, bagi saya is normal. 20% is normal, maknanya 5 kali try. Tapi 5 kali tu agak crucial lah, unless setup kita tu dia punya winning rate tinggi lah. Okay, so far ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Sementara ada ni tadi, kita betul di start lah Alright, saya akan nak kongsikan satu screenshot lah satu screenshot antara setup yang saya buat hari tu. Tak canggih mana lah, dia tak canggih mana, tapi okay, boleh nampak tak dekat sini, kita tengok dekat chart ni. Okay, ni salah satu contoh R yang padu lah. Ni akaun saya sendiri, bukan saya nak tunjuk apa, bukan lah, tapi saya tengok kat sini tengok equity saya berapa, balance equity dekat sini, boleh nampak dekat sini balance equity dekat sini $100.25. Ini nilai yang saya depositkan pada bulan lepas. So zone yang saya nak masuk ni, dia SL saya dah filter, maknanya 15 pips saja. Sebab tu saya masuk lot 0.1. Jadi kalau entry ni kena SL, saya rugi 15, maknanya masih berbaki $75. So what happen lepas saya entry tu, saya biar lah. Ni saya tak letak BE ni, kalau perasan ni stop loss ni berada di atas entry. Maknanya saya tak letak BE. BE ni kan kita letak bawah pada entry. Maknanya kalau dia patah balik, kita dapatlah 1 pip ke contoh, akaun kita selamat. Tak, bagi saya tak ada, sebab saya dah reda dengan dia punya risiko $15 kalau fail. Then dia terjun. Ikut pada saya pernah share kan ni dalam PPX web tu, setup untuk oil masa tu. Saya sell masa tu harga dia dalam 84. Dia drop malam tu dah sebulan lah lebih kurang saya hold benda ni kan, sebab benda ni memang saya plan untuk withdraw last week. So saya hold je. So dia dah running 1241 pip. Lebih kurang satu nisbah berapa saya tak tahu lah. Maknanya SL15, kalau SL15 tipis 150 itu dah satu nisbah 1000. Satu nisbah 1000 dia punya reward. Kalau satu dia pergi 1500 pip, tak berapa lah RR kan. Jadi setup ni tengah running profit 1241. Jadi lebih kurang 1300 pip saya close entry. Kalau saya biar pun target saya memang bawah lagi dekat 67 ni, price dah sampai pun dia siap turun bawah lagi. Jadi sebenarnya bila ada satu setup yang kita rasa boleh pergi, kita simpan, tak ada masalah. Sebab kalau dia kena SL pun just $15. Just $15 yang hilang. Dia tak ada ni sebab waktu saya masuk tu, ini dekat time frame daily lah. Jadi kita nampak dia masuk dekat jarum, mana tutup jarum dekat sini. Okay, ni bila kita filter dekat M15, kita nampak ada benda ni. Ada drop, base drop dekat sini. Dekat H1 dia ada flag shadow saja. Dekat M15 dia ada bentukan price cap dekat sini, menjadikan head and shoulder waktu dia sentuh dekat sini. Jadi dekat sinilah zone entry saya masuk. Sell 0.1, SL 15 pip. So hold dia pergi. Ni tak ada apa. So dia turun sampailah ke TP. Tapi saya tutup awal lah. Sebab dia tak mantap ni, biasa-biasa je, 1000 lebih. Jadi kalau kita tengok pun pada oil sekarang, oil sekarang dia dah lebih bawah pada oil paling low 62. Saya letak saya punya TP 67. Maknanya lepas saya close malam tu, jam berikutnya dia fall lagi 500 pip. Maknanya kalau saya close tu 1300, dia boleh dapat lebih kurang 1800 lah sebenarnya. Dekat $2000 lah. Hanya bekalkan satu entry je. Tak ada layer, tak ada apa. Just hold je. Sebab bila kita ada account yang several type of account, kita tak rushing. Kita tak rushing nak tutup, nak kena swing ke apa, tak. Account yang swing, kita swing lah. Account yang kena scalping, kita scalp lah. Macam position tadi kan, kita dah ada satu account memang running everyday lah. Account yang kita nak swing, kita swing lah. So, bagi saya worth it lah. Contohnya bila kita dah profit $1000, kita pecahkan 10 account. Ada account yang kita swing, macam tadi kan, tu salah satu account swing lah, kita letak $1, pun bukan full margin $1. Maknanya risiko dia tetap $15. Kalau ada zone juga, bukan kita main masuk je kan. Kita ada setup
kita masuk, kita tinggal. Yang masuk harian. Nak follow copy trade, follow copy trade. Pun kita follow 2-3 profile kan. Jadi kalau orang ni rugi, ada yang untung. Jadi kita kena diversify kan benda tu. Jadi banyaklah kita punya profile. Tak payah, kita pun takkan mampu kalau kita nak monitor terlalu banyak account, kita tak sempat. Jadi kita kena manage benda ni. That's why kita kena ada plan. Sebelum kita nak betul-betul lah nak make it dalam forex ni, kita kena ada plan kita. Kita yang rangka plan kita yang follow kita punya plan tu, baru kita execute. Lepas tu kita buat journal. Journal ni macam diary trade kita. 1000 hari trade. Contoh kita trade 1000 hari, 3 tahun untuk kita tahu kita ni betul-betul jiwa trader ke tak, dia kena tempuh dulu 1000 hari. 3 tahun. Jadi kita dah tengok 3 tahun punya market punya pergerakan, jadi kita dah tahu dah. Lama-lama baru kita akan dapat develop satu benda yang dipanggil, yang paling mahal dalam forex ni, yang panggil holy grail sebenarnya adalah insting. Bila kita nampak ni, kita rasa nak naik ni. Insting tu sebenarnya macam kita buat kereta lah kan. Bila kita buat kereta, kita belajar buat kereta dulu awal-awal kan. Kita nampak longkang, kita tengok macam nak belok, masuk tak longkang, masuk tak. Tapi lepas 3 tahun kita buat kereta, longkang tu kita pusing je steering, confirm tak masuk punya, kita dah tahu dah. Macam tu lah, bila forex ni bila kita dah lalui tempoh 3 tahun trade tu, kita tengok, janganlah 3 tahun tu trade tak trade, kita duduk je memang tak jadi apa lah. Kalau kita hari-hari tengok market, kita hari-hari praktis, lepas 3 tahun dah, insyaAllah kita akan nampak something. Jadi kita boleh develop benda tu. Itu yang biasanya orang cakap, panggil holy grail kan. Dia sebenarnya insting. Keputusan untuk membuat keputusan pada satu-satu masa. Sebab decision forex ni is about decision. Kadang-kadang kita nampak entry kita tu, kejap lagi SL ni, kita tahu. Ni SL ni, kejap lagi SL. Dah tahu SL, kenapa kita tak cut? Lalah kena SL pun. Itu sebab insting telling us what kind of thing we should do. Tapi kita just ignore je benda tu. Sebab kita nak mempertahankan kita punya pride. Bila kita trade ni, kita ada ego kita. Ini mesti pergi punya kan. Kita pula dah post kita punya analisa bagai kat Facebook. Jadi kita rasa tak boleh salah entry tu. Tak, entry ni tak kisahlah. Benda setup ni. Kalau dia nak pergi, dia pergi. Kalau dia nak break SNR ke mana-mana level, dia break je. Tak ada isu sebenarnya. Dia tak boleh break ke. Ini support paling kuat. Lah 18 tahun tak break, tak boleh break. Tak, dia nak break, dia break je. Sebab forex ni, market ni is about historical, the past, the present and the future. Apa benda trade yang pernah dimainkan dulu, dia akan main lagi pada waktu sama. Mungkin kali ni dia akan pakai another trade untuk trade the trader. Jadi macam mana kita nak spot benda-benda ni? That's why kita kena buat journal. Bila kita ada journal, kita boleh buat uji kaji balik lah, ulang kaji balik. So saya rasa itu je lah kita punya sesi sharing pada hari ni tentang macam mana kita nak setkan kita punya. Satu lagi saya nak share. Macam inilah, kita nak share contoh. Kalau kita berani letakkan satu risk 15%, account $100, risk per entry $15. 15%, mana kalau kena SL $15 hilang. 15%. Kita ambil RR14, mesti ramai yang terkejut. Kalau kita berjaya buat 10 entry without fail, account akan grow 100 jadi $10,000 tau. 10 entry je kita perlukan. Jadi cari 10 entry yang berkualiti. Tapi kena ambil risk reward 14 lah. Kalau SL tu 20, TP lah 80. Kalau SL tu 50, TP 200. Tapi dia punya size tu tak kisah ikut pada berapa kita punya setup SL tu, tapi kena ambil 14. Risk dia 15%. 15% ni maknanya kalau $100 tu kena SL $15 hilang. Itu 15% lah per entry. Jadi mungkin ketahanan account 7 kali ataupun 8 kali entry dia akan MC lah, totally MC. Tapi kalau boleh achieve tu 10 entry je kita perlukan. Account 100 akan go for $10,000. Tak percaya cuba buat. Cuba buat kira-kira. Saya ada slide kira-kira tu tapi tak ada kat laptop ni. Laptop satu lagi. Mungkin boleh try. Jadi sebenarnya tak perlu kita rushing pun. Sebab kalau kita punya ada buat journal, kita punya trading plan tu, kita ada record dan kita keep on buat benda tu, insyaAllah boleh sampai. Tak ada masalah. Nak grow beratus ribu boleh. Cuma kena ada plan. Okay, so saya rasa setakat tu dulu sesi sharing untuk hari ni. Terima kasih kepada semua yang stay sampai akhir mendengar celoteh yang tak seberapa ni. So, jumpa dekat Penang esok. Siapa yang pergi Penang, jumpa dekat Penang. So, terima kasih kerana hadir pada malam ni.
Yang buruk tu datang daripada saya sendiri, minta maaf juga atas kelewatan tadi, masalah teknikal. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum dan selamat malam, selamat bercuti. Salam menang untuk Kuala Lumpur. Sama-sama. Alright, thank you juga. Selamat malam. Assalamualaikum.